Okey, cuba kita tengok yang kedua, kemuliaan akhlak. Duhai sahabat, beruntunglah mereka yang memiliki akhlak terpuji, kerana ia adalah pakaian kemuliaan hakiki umat Islam di dunia dan akhirat. Pemberat paling utama timbangan amal soleh, manusia paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Ini semua ni adalah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita baca. Anda bukan sesiapa, tiada apa, bahkan mungkin hina pada manusia. Ini status FB saya ni sebenarnya. Saya tuliskan, maksud saya, kita ni mungkin bukan sesiapa. Kita mungkin tidak ada apa-apa. Bahkan mungkin kita kadang-kadang hina pada manusia. Namun dengan akhlak terpuji, insya-Allah anda paling mulia di sisinya. Sedarlah perkara yang menggambarkan tentang diri kita pada pandangan Allah dan manusia adalah akhlak. Sikap, budi pekerti, budi bicara, budi bahasa dan budi tulis. Maksud apa yang kita tulis? Bukan berapa banyak Al-Quran dan hadis yang kita hafal dan dibaca. Ketinggian ilmu, latar belakang pengajian, keturunan, pangkat, harta, pakaian, rumah ataupun kereta. Apakah yang nak dimasukkan dalam tulisan ini ialah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian, contohlah kan, ada seorang hamba Allah, kita tengok dia minum air sambil berdiri, kemudian dia buang je sampah dekat tepi, buang je sampah tengah jalan lah, buang sampah macam tu je. Apa pandangan kita kepada dia? Geram. Lepas tu nak cakap je rasa kan. Tengok makcik ni kata, geram, minum-minum buang macam tu je tepi jalan. Bukanlah tepi jalan rumah dia, tepi jalan khalayak awam. Kita rasa, ya Allah, tak berakhlaknya. Ya Allah, dia ni takkan tak ada perasaan, buang sampah merata-rata. Tak bertanggungjawabnya, nampak macam cerdik, rupanya kurang. Contohlah kan, rasa geram dah tu kan. Masa tu lupa dah tu nak doa, ya Allah beri hidayah ke apa kan. Saya kan pernah tengok ada orang buang sampah daripada tingkap kereta. Tapi dia parking sebenarnya, dia parking. Kan orang parking yang gini, parking kedai, ada kedai, orang dah pernah parking, dia parking belakang kereta orang kan. Jadi saya pun parking belakang kereta dia. Maksudnya ada driver lah dalam kereta ni kan. Bukan macam tu cerita dia. Cerita macam ni. Masa tu saya menyantuni ada orang fakir miskin. Saya bantu dia, suami dia masuk penjara. Kemudian saya bantu, saya dengan PA ni, kami ambil kes tu. Suami dia kena tangkap di balai polis sebab sekian-sekian. Kemudian saya ambil dia dengan anak-anak dia dalam keadaan memang lapar, semua sekian. Nak pergi ke balai polis, saya nak bincang dengan polis bagaimana nak lepaskan suami. Sampai ketika saya pergi penjara, jumpa gini-gini macam-macam lah. Ini cerita dalam setahun yang lepas. Lepas tu saya tanya, lapar ya? Lapar. Saya lapar ustazah, anak-anak pun lapar. Lepas tu saya minta lah PA berhenti, kita pun turun pergi beli air Milo, roti apa semua kan. Lepas tu saya kata, makanlah, makan dulu. Sementara tu saya bincang dengan orang belakang yang follow juga. Ada orang belakang follow. Dia makan-makan, dia buang plastik tu kat luar. Lepas tu dia minum air kotak, dia buang pula air kotak tu kat luar. Tu kereta saya tu. Kan? Dia duduk belakang dengan anak dia kan. Lepas tu saya kutip, saya bagi balik. Saya kata, Kak, kenapa akak buang sampah macam ni Kak? Dekat luar macam ni Kak? Lepas tu dia kata, Ustazah, tak boleh Tak boleh ke? Saya kata, memanglah tak boleh. Dia tanya balik saya, berdosa ke? Saya kata, dosa kecil ni, dosa kecil. Lepas dia kata, tahu tak dia jawab apa? Dia kata macam ni, Ustazah, kan ada petugas kutip sampah tu. Bukankah itu kerja dia orang ke? Lepas tu saya kata, akak tanya ni memang akak betul-betul tak tahu ke? Dia kata, lepas tu saya kata, Kak, dosa kecil dalam kita mengotorkan alam, kita mengotorkan sekian-sekian kita ni. Dan kalau akak tak buang sampah merata-rata, akak dapat pahala. Akak simpan, turun tong sampah dekat depan tu. Jangan tunjuk contoh pada anak-anak akak ni. Dia tua setahun 2 tahun macam tu daripada saya. Lepas tu dia minta maaf ustazah, saya betul-betul tak tahu. Saya ingatkan tak ada masalah buang sampah macam tu. Sebab saya faham ada orang bersih-bersihkan tu. Dia pun
saya nak cakap, masa dia cakap tu dia bukan buat-buat. Masa tu saya sedar, ada sungguh ya orang yang tak tahu, yang tak boleh fikir. Lepas tu bila saya kenal dia, dia memang hidup susah, dibesarkan dalam keadaan begitu, sekian-sekian. Mungkin dia macam tak terfikir, dia fikir sekadar tu je kemampuan dia berfikir. Jadi selepas pada tu kan, saya nampak orang buang sampah merata, saya kata, oh dia tergolong lah ni. Dia memang betul-betul tak tahu ni. Ya Allah, berikanlah dia pengetahuan, ya Allah, salah apa yang dia buat tu. Kadang kalau berhenti traffic light kan, buang sampah tu kan, kita rasa nak hon je kan. Rasa bang, berhenti jap, saya nak berjalan, nak ketuk tingkap. Ni kenapa buang sampah, dia rasa macam tu gegam tu kan. Masya Allah. Tapi tak ada apa-apa yang kita dapat daripada marah. Ya Allah, berilah dia rasa bersalah. Doa macam tu lah. Ya Allah, berilah dalam hati rasa bersalah, buang sampah, mata-kata kot tingkap. Bukankah doa secara sembunyi kepada saudara itu doa yang makbul? Dan mudah-mudahan dengan itu tak ada zuriat keturunan kita yang buang sampah, mata-kata macam tu, dan orang marah pula ke cucu kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Tak ada apa yang kita dapat daripada marah, menghemburkan kata-kata, melainkan na'udzubillah, keburukan itu datang kepada kita, na'udzubillah. Walaupun benda tu jelas buruk macam tu, kita kata memang layak dimaki ustazah. Ya, tetapi fikirkanlah tentang hati kita, diri kita. Kita tak kenal pun orang yang depan tu, duduk depan tu, naik dalam kereta tu. Ya Allah, berilah dia rasa bersalah. Ya Allah, berilah dia ilmu pengetahuan, ya Allah. Doa itu doa yang makbul, kembali semula kepada kita. Bukan pada kita, untuk zuriat keturunan kita juga. InsyaAllah, Allahu Akbar. Jadi sebenarnya nak sebut pasal akhlak tu tadi. Kita kan, walaupun orang tu hebat macam mana, ada pangkat, profesor ke, doktor ke, orang kaya ke, orang cerdik macam mana pun, orang yang berilmu, orang alim macam mana pun, kalau akhlak buruk, semua jadi buruk, semua jadi tak elok. Nampak alim, ceramah, contohlah kan Ustazah Asma ceramah bab sabar. Sabar itu syurga, fasabrun jamil. Nabi sebut, la taghdab walakal jannah, jangan marah, bagi kamu syurga. Kamai lagi ceramah pasal sabar. Keluar daripada masjid, kasut Ustazah hilang. Oh, masa tu mungkin kasut marah, orang terlepor. Mana nak percaya? Yang ceramah tadi ke yang tu? Yang tu diri dia yang sebenar. Bukan yang dia cakap, bukan yang dia ceramah, walaupun dia guna firman Allah, walaupun yang bawa tu hadis Nabi, bawalah cerita contoh-contoh sabar orang menangis-nangis ni. Keluar Allah uji, hilang kasut pula mahal baru beli. Contohnya, hilang terus sabar, marah-marah, mana ni kan contoh. Tak ada dah orang. Habis ilmu yang dia sampaikan tu semua hilang terus. Allahu Akbar. Ramai mana orang-orang yang menyampaikan ilmu, Allah uji ilmunya kembali, termasuklah saya. Allah uji, Masya Allah. Jadi akhlak Nabi sebut dalam hadisnya. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Okey, muslimat sekalian, saya nak tanya soalan. Siapa yang nak duduk paling rapat dengan Rasulullah di mahsyar kelak, angkat tangan. Siapa nak paling rapat, paling dekat dengan Rasulullah, angkat tangan tinggi-tinggi. Masya Allah. Alhamdulillah, subhanallah. Jawapannya dalam hadis ini. Nabi SAW bersabda, orang yang paling aku kasihi dan yang paling hampir kepadaku pada hari kiamat ialah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Sebab itu kita nak sebutkan, subhanallah, ramai orang kuat ibadah, sedekahnya banyak, bangun malamnya banyak, zikirnya banyak, baca Qurannya banyak, tapi akhlaknya buruk dengan suaminya, akhlaknya buruk dengan adik-beradiknya, akhlaknya buruk dengan anaknya, akhlaknya buruk dengan sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Tapi di sana ada orang mungkin ibadahnya biasa-biasa saja, tapi akhlaknya baik, sabar, subhanallah, jaga lidah, nak marah macam mana pun dengan suami. Dalam hati dia bercakap tu kan, mata nengok, hati tu kan geram, contohlah kan. Lepas tu suami pula pandai tu, dia tahu tengah marah tu kan,
Dah kenapa awak tu kan? Oi, suami pergi congkel-congkel pula kan. Masya Allah. Tapi dia dalam hati je tak keluar. Maka subhanallah, mudah-mudahan dengan itu, Masya Allah, sila-sila bagi laluan. Ini besar ni kamera ni, daripada mana ni? TV Hijrah, Masya Allah. Makcik Ibnu Abbas ni kan dia selalu panggil TV Hijrah. Hebat betul lah Mak Teh ni. Ni keluar bila? Malam ni ke? Malam ni. Dah separuh dah ni. Dia keluar pukul berapa tu kan? News. Oh, pukul 8. Masya Allah. Keluar TV ni. Masya Allah, Ustazah nak keluar TV. Okey. Jadi lain sikit. Segar sikit, minum air sikit. Encik, bismillah. Okey. Tudung saya ingat tak? Bentengkan sikit tudung. Masya Allah. Jauh kamera, nampak tak muka saya tu? Okey. Mak Teh tiba-tiba sihat pula saya, Mak Teh. Masya Allah. Pandai Mak Teh, dia panggil TV. Okey. Lain macam je ni.